Jadi bab pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama daripada riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan bahawa pakaian yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qamis ataupun kita panggil qamis. Itu juga dengan hadis yang kedua dan hadis yang ketiga, begitu kan, hadis ke-4 lebih kurang ya. Jadi pakaian yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di sini bab pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhati bahawa pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun bab pakaian ni seperti mana hukum-hukum yang lain diterbagi kepada 5 hukum lah. Kalau kita kata ikut hekah, apa saja benda ni boleh jadi 5 dah. Apa saja hukum tu dia boleh terbagi pada 5. Mungkin boleh jadi haram, mungkin boleh jadi makruh, mungkin boleh jadi harus, mungkin boleh jadi sunnah, mungkin boleh jadi wajib. Apa saja benda ni boleh pergi kepada 5 hukum tersebut. Apa saja kita kata asas dia. Begitu juga pakaian. Pakaian pun begitu juga, dia ada boleh pergi kepada 5 hukum. Mungkin satu peringkat dia jadi wajib. Bila pakai tu, bila kita kena tutup aurat dalam pakaian kita tutup aurat adalah wajib. Sebab menutup aurat itu satu tuntutan dalam agama. Maka menutup aurat itu adalah wajib. Pakai baju untuk menutup aurat adalah wajib. Baik. Dan boleh jadi pakaian itu sunat. Boleh jadi sunat. Bila contohnya pakai pakaian yang cantik pada hari-hari tertentu yang dituntut. Contohnya raya ke. Raya kita dituntut untuk pakai pakaian yang cantik. Masa tu kalau kita pakai baju lama ataupun pakai baju tak asal lagi, itu makruh. Walaupun tak pada haram, mungkin makruh. Sebab pada hari raya kita dituntut pakai pakaian yang paling somel, paling indah. Jadi hukum pada ketika itu adalah sunat. Ataupun pakai putih pada hari Jumaat. Sebab ada tuntutan khusus. Kita akan jumpa lepas ni bahawa Nabi SAW pakai putih. Hari Jumaat kita pakai pakaian yang bersih dan putih untuk pergi hari Jumaat. Begitu juga banyak lagi lah tuntutan Jumaat ni, kena mandi, kena bau, pakai pakaian yang wangi sempurna. Dan boleh jadi juga pakaian yang tidak haram. Bila pakaian itu dilarang, jenis-jenis pakaian yang dilarang, contohnya kain sutra untuk lelaki atau pakaian yang menampakkan aurat, pakaian yang ada unsur-unsur unsur-unsur kufur, itu haram. Dan juga mungkin boleh jadi makruh bila mungkin kita kata orang yang kaya, orang yang berada, orang yang dipitih tapi tak pakai baju buruk dan semua, maka itu makruh. Sebab kita Nabi SAW juga pakai pakaian yang cantik, pakaian yang indah. Walaupun Nabi SAW tidak kaya pun, ni kita orang ada tak pakai. Memang ada orang yang kaya tapi tidak mensahayatkan kekayaan dia dalam bentuk dia pakai pakaian yang buruk dan semua. Sedangkan itu bersalahan dengan syariat. Sebab Nabi SAW tidak begitu. Ada tanya lagi pakai macam mana. Allah pun suruh, wa amma bi ni'mati rabbik fahaddits. Adapun nikmat Tuhan engkau pada engkau itu, maka tunjukkanlah. Kalau pakaian, pakai ada baru, pakai pakaian baru. Ada doa nak pula pakai pakaian baru. Selain daripada itu, asasnya adalah mubah. Asasnya adalah harus. Pakai lagu mana pun asasnya harus. Kita duduk Indonesia nak pakai baju batik Indonesia, boleh asasnya. Kalau tidak ada dalam corak batik tu, tak ada benda-benda yang boleh buat kepada kekufuran ataupun syiar kepada syariat lain ke apa, itu asasnya tak apa. Kita duduk mana? Duduk di tempat yang hurufnya pakaian setempat tu adalah pakaian yang sopan, maka kita boleh pakai pakaian penduduk setempat itu kali kira sopan. Sebab asasnya adalah harus. Asasnya adalah harus. Tapi Nabi SAW sini ikut Ummu Salamah bahawa Nabi SAW pakaian yang paling dia suka adalah gamis ataupun gamis. Apa dia gamis ni? Kalau kira gamis ni, kalau kita ingat sebenarnya jubah khas lapis ni pun boleh dengan gamis. Kurta apa, sebab gamis ni adalah pakai dalam. Orang Arab dulu dia ada pakaian yang asas.
pakai asas. Lepas tu pakaian untuk tubik luar, untuk mungkin apa dia panggil, nak berpakaian lebih tu dia akan pakai atas gamis tersebut. Maksudnya pakai dalam dia tu hak labuh siapa mungkin di keting dia ke apa tu, hak pakai yang apa ni simple lah, kita kata cuk tekak dengan lengan, itu dipanggil kamis. Hak jubbatun ataupun hak lain hak pakai selapih lagi ridak ke apa tu hak atas tu. Dia nak tubik kalau dari rumah biasa dia pakai pakaian yang dipanggil kamis tersebut. Itulah pakaian yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhati sini bila dia sebut apa ni, bila Ummu Salah mengatakan kana ahabbus siyab, ahabbus siyab yang paling disukai, maksudnya ini bukan semata-mata pakaian Nabi, bukan ni ya pakaian Nabi. Maksudnya Nabi bukan kata bukan pakai hak ni dah, kamis saja dah, dia ada pakaian-pakaian yang lain. Sebab tu kita boleh faham daripada ahabbus siyab yang paling dia suka. Jadi hak lain pun ada lagi. Lain pun boleh tak ada, bukan Nabi pakai ni saja, ada pakaian-pakaian yang lain. Kita tengok ni ada juga Nabi pakai pakaian Syam atau pakaian Rom pun ada, pakaian yang dibawa oleh kafir pun ada. Jadi kita tidak kata kita sekat memakai, kita hanya satu bentuk pemakaian, tak saja pakai pakaian yang lain. Jadi pakaian ni benda yang agak luas lah. Tapi yang paling disukai adalah al-khamis ataupun kita main gapo. Biasa cuma gamis gitulah. Jadi al-qamis ismun ma lubisa atau ma yulbasu minal makhit allati lahu kammat wa jaib. Qamis ni adalah pakaian yang berjahit yang ada dua lengan ni, dan juga ada tekak. Jaib ni bukan poket, sebab jaib juga boleh poket, maksudnya tekak, lebih tekak ni. Yulbasu tahta thiyab, yang dipakai di bawah pakaian yang lain. Pakai asas lah, kita kata pakai asas. Walaupun min saf, dan dia tak boleh dibuat daripada kain bulu lah, sebab dia hak dalil biasa kain cotton lah, kain buat daripada kain kapas, kain nipis, kain yang cukup simple lah. Jadi ada juga sebab apa dia panggil dalil al-qamis tu diambil daripada perkataan taqammus makna taqallub tu maksudnya li taqallubil insan fi, maksudnya orang dah pakai semua, jadi orang pakai semua. Jadi Nabi SAW apa yang disuka pakai itu, sebab li'annahu astar lil badan min ghairihi, sebab pakaian ni lebih menutup badan berbanding dengan pakaian yang lain. Sebab dia hak tutup sekali. Kalau kita kata tina dia panggil inner, baju dalam tu, baju hak asas tu. Jadi dia ni pakai hak paling menutup. Sebab lain tu hanya macam ridak pakai sebar lah gitu je dah. Ataupun kain hak atas ada hak tak ada lengan ke apa. Dia ni ada lengan dan labuh. Ada lengan, ada labuh. Jadi kamis ataupun al-qamis itu adalah pakaian yang paling sudut paling menutup lah, paling menutup aurat dialah. Wal'annahu akhaffu 'ala al-badan, dan begitu juga dia juga pakaian yang paling selesa, paling ringan. Sebab dia pakaian yang nipis dibuat daripada kain, sama ada cotton ataupun linen, bukan dibuat daripada kain bulu lah. Sebab dia pakai dalam, bukan pakai luar. Wala bisul aqall taqabburan min labisin ghairi, dan juga orang yang memakai kamis ni dia tidak ada sifat takabbur berbanding dengan baju lain. Sebab kita kira baju macam kita lain, baju pakoda lah dah. Kalau baju pakoda tu baju asas, baju holik lain. Kalau kita nak pakai nak pergi luar, nak pergi tempat rasmi sikit, itu bukan pakai asas kita, ataupun bukan pakai kedengsi, kita pakai baju yang lain lah atas tu. Jadi orang yang pakai qamis ni tak adalah sifat takabbur tersebut. Wa zahir anna al-murad fil hadis al-qutn wal kattan dun as-suf. Dan zahir daripada hadis itu, daripada pemakaian qamis itu pakaiannya dibuat daripada sama ada daripada kain cotton, kain kapak ataupun kain linen. Dun as-suf, bukan pakai suf ataupun kain bulu lah, kain bulu, kain wool. Sebab dia yu'adzil badan, dia boleh apa ni, kain boleh tidak menyelesaikan badan. Dia paling selesa, dia lebih selesa kain cotton lah, kain cotton lebih selesa daripada kain. Itu di antara sebab kenapa Nabi SAW suka pakai itu. Pakai yang cukup simple lah, kita kata tak, cukup simple. Dan kalau kita perhati juga bahawa daripada
kebanyakan masa lah kalau kira habbu, paling Nabi suka. Jadi kita tahu bahawa Nabi SAW ni dalam bab pemakaian dia amat simple dan selesa. Dia bukan terikat dengan, kalau kita tengok setengah-setengah pemimpin orang kena ambil orang besar, kadang-kadang dia terikat dengan protokol pemakaian dia tu. Orang ada dengan pakaian yang cukup. Sekarang lah ni kita tengok tak apalah. Lah ni kita kalau majlis-majlis rasmi kat kod lah. Dak kod tu agak tidak lah ni sangat. Tapi kalau kita tengok dalam sezaman ataupun kita balik semula kepada zaman-zaman dulu. Zaman-zaman raja kita dulu, zaman-zaman raja-raja ni pakaian dia cukup menyeksakan sebenarnya. Tak dengan dengan banyak lapisnya, dengan kain tu dibuat daripada gapo. Ada bukan selesa sebenarnya. Kalau kita kata tempat kita lah, ada kain hak agak mewah sikit, kita kata kain songket ke gapo, sebenarnya dia comel lah, tapi dari sudut selesa tu tidak selesa sebenarnya. Orang tak pakai soket tu buat sahih, pakai soket tu siapa ada mana-mana beli camp pakai soket. Tapi pakaian zaman dulu, orang besar, orang raja, dan menunjukkan kedudukan dia, pakaian dia cukup jagalah dari sudut kemewahan. Tapi sebenarnya itu tak selesa. Nabi lebih memilih pakai yang selesa dan pakai yang menunjukkan dia sebagai hamba. Dia sebagai hamba dan saudara kepada umatnya yang lain. Bukan ada satu kita kata kedudukan yang lebih tinggi melalui pakaian dia. Pakaian pada zaman dulu menunjukkan kekayaan dia dengan labuh dia, dengan banyak lapis dia. Lepas tu kalau kita tengok raja-raja kita zaman dulu pula, ada pakaian dia cukup dengan atas kepala saja, tak tahu berapa kilo. Tak atas kepala dia saja tu. Tak, kalau kita tengok raja Jesiah dengan tinggi dia, dengan perbuatan daripada ialah bahan-bahan yang sebenarnya berat dan menyeksakan. Tapi tidak begitu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Baik, seterusnya daripada hadis riwayat daripada Asma bin Yazid, Asma binti Yazid radhiyallahu anha, katanya kana kum min qamis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusq. Imam Tirmizi mengatakan bahawa riwayat daripada Asma binti Yazid, bahawa Asma binti Yazid mengatakan bahawa lengan baju Nabi SAW labuhnya sampai ke pergelangan tangan, sampai ke pergelangan. Asma bin Yazid sini perawi tak ayak siapa Yazid bin gapo ni, tapi sebenarnya mengikut Ibn Hazm, Asma binti Yazid sebenarnya Yazid binti Sakan. Kalau Asma binti Yazid bin Sakan ni, Yazid bin Sakan ni, ni adalah seorang sahabiah yang cukup hebat lah. Sebab Asma ni pernah, ataupun masa perang Yarmouk tu dia ikut serta perang, malah dia membunuh 9 orang. Dia pernah bunuh orang dalam perang Yarmouk 9 orang dengan lembing. Begitu juga masa peperangan yang lain, dia juga pernah membunuh sekumpulan orang Rom. Jadi kalau kita tengok sini, Asma bin Yazid bin Sakan adalah seorang sahabat ataupun sahabiah yang sama naik dalam bab jihad dengan, kita kata, dengan sahabat yang lain. Sebenarnya memang kalau kita perhati dalam sirah bahawa ada peperangan-peperangan yang diikut serta oleh para sahabiah lah, termasuklah Aisyah radhiyallahu anha. Ada setengahnya kita kira sebagai merawat orang, dan setengah keadaan masuk perang sama, termasuklah Asma bin Yazid. Jadi Asma bin Yazid ni mengatakan bahawa baju Rasulullah SAW ni, dia labuh lengan dia sampai ke pergelangan tangan. Jadi pergelangan dan hikmah bab apa ya sampai pergelangan tangan tu, tu sebenarnya dari sudut keselesaan pergerakan lah. Dari sudut, kalau kelabuh sangat tak selesa sangat tak.
Dan kalau apa ni, kalau sikap pun sebenarnya negeri-negeri yang panas gitu pun tak selesa juga, terdedah kepada panas yang direct ataupun tangan sejuk, terdedah kepada sejuk. Jadi secara tu sedang molek lah. Sedang molek. Kita pun kebanyakan pakai secara sebab tu sedang molek. Kalau labuh sangat tak selesa lah nak makan gapo, nak makan celup gula dan seumpamanya dak. Kalau apa ni sekak sangat pun apa ni kena panah ataupun kena gapo. Jadi sedang molek lah kalau kira. Ada juga sebuah hadis yang mengatakan bahawa Nabi SAW pakai bawah daripada pergelangan tangan. Ada juga, tapi sebenarnya mengikut syarah hadis ini mengatakan bahawa itu tidak berlaku apa ni pertembungan sebenarnya. Kalau ada hadis mengatakan Nabi pakai labuh bawah, hak tu kemungkinan semasa baju tu baru. Semasa baju tu baru, lepas beberapa lama lepas dia basuh dia kerut. Jadi benda tu tidak menjadi masalah, tidak masalah. Memang ada jenis-jenis kain yang kerut lagu tu tak. Ini kerut mula-mula kita buat, kita tukar pelabuh dulu. Sebab dia kata nanti dia basuh baju kerut. Ada juga yang mengatakan tak bukan lagu tu. Jadi sebenarnya para apa ni ulama hadis kadang-kadang bila jumpa hadis-hadis yang bertembung ataupun yang ikhtilaf panggil mukhtalaf hadis tu dia cuba untuk jamakkanlah. Di antara jamak tu ada yang mengatakan bahawa itu ketika kain baru. Ketika kain tu baru dia labuhlah. Tukar tu basilah kira tak. Dia lama-lama dia lepas basuh ke apa kain tu kerut dan dia duduk sudah molek di pergelangan. Ada yang mengatakan bukan lagu tu sebenarnya ini masa yang berbeza. Nabi SAW ketika dalam musafir dia pelabuh sikit, dia cari baju yang agak labuh. Tapi kalau dalam masa di hadar ataupun masa ni dia cari baju yang selesa dengan masuk pergelangan dia sampai situ je. Tapi asasnya gitulah, bajunya adalah di pergelangan tangan untuk memudahkan pergerakan dan seumpamanya lah. Lepas tu sebuah lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Muawiyah bin Qurrah radhiyallahu anhu. Beliau telah mengatakan ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun daripada sebenarnya bukan daripada Muawiyah bin Qurrah, daripada ayahnya sendiri, ini Qurrah sebenarnya. Qurrah tu berkata bahawa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainah. Kami ataupun aku pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu rahtin, dalam satu delegasi lah daripada Muzainah untuk berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wa inna qamisahu la mutlaq. Dan pada ketika itu baju Nabi SAW terbuka. Baju Nabi SAW terbuka. Au qala rizq qamisi mutlaq, ataupun dia mengatakan bahawa kacing baju Nabi SAW terbuka. Jadi au sini adalah dipanggil syak perawi, sama ada baju ataupun kacing baju. Walaupun kita kata serupa lah baju terbuka, kacing baju terbuka, maksudnya lebih kurang, tapi oleh kerana amanah seorang perawi itu, dia amanah dia dengar daripada seorang perawi yang lain, dia nak sebut juga hak mana antara dua walaupun mungkin maknanya sama tak. Lalu fa adkhaltu yadi, aku masukkan tangan aku ke dalam apa ni tekuk baju Nabi SAW. Lalu aku famasistul khatam, lalu aku menyentuh khatam ataupun tanda nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini juga kita mendapati bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam baju dia ada kacing dan dia kadang-kadang terbuka juga. Tidak semestinya baju tu langsung tak kacing, ataupun baju tu kacing semua. Sebab ada juga orang mengatakan bahawa Nabi SAW tak kacing baju. Tak kacing baju sebab hadis inilah. Jadi ada dari segi logiknya bahawa Nabi SAW kalau tak kacing, sebab apa kacing tu ada? Sebab kacing tu memang ada. Jadi jawapan kepada adalah kadang-kadang paling panas ke apa tak. Jadi dia Nabi SAW bukannya kita kata tetap dalam satu keadaan atau protokol ke apa tak. Kalau dalam keadaan yang tertentu mungkin dia pakai baju yang labuh. Kadang-kadang tak pakai baju, dia pakai ni pun ada, sehingga nak sahabat nampak tak. Kita tengok hadis yang mula-mula tu, sahabat boleh tengok bulu dada dia sampai mana, dan kita sahabat boleh tengok belakang dia tu ada apa ni? Ada tanda nubuah, boleh tahu duk mana lokasi dia. Jadi dia bukan
bukan jenis seorang yang terlalu jaga siapa tubik tu mesti pakai yang kemah lagu tu dak. Dia tak ada masa dia pakai yang cantik. Sahabat mengatakan bawa comel, aku tengok lihat Nabi SAW dalam satu pakaian hullah ni, satu pakaian spasel lah, kita kata spasel, maksudnya itu pakaian yang rasmi lah tu. Orang pakai spasel lah, kemana dak comel. Ada juga yang simple macam komis ni, ada juga yang boleh nampak dada, boleh nampak bulu dada, boleh nampak belakang Nabi SAW. Jadi hak ni masa Nabi baju dia terbuka kacing, terbuka kacing. Jadi pergi jumpa dengan satu tetamu ni, jumpa dengan tetamu. Jadi Nabi seorang yang simple juga, bukan yang kita kata apa ni dalam bab pemakaian ni. Ada time terbuka baju. Selagi sahabat boleh selut belakang. Nabi seorang yang simple lah maksudnya. Sahabat boleh selut nak pegang, dan Nabi lak sebab tahu benda ni bukan main dak. Sahabat mungkin rasa cukup apa ni kagum, gembira boleh pegang. Boleh pegang, kita kata tanda nubuah yang ada pada seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya hadis riwayat Imam Tirmizi daripada Anas bin Malik bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaqi ala Usamah bin Zaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar untuk sembahyang lah, dan dia yattaqi ala Usamah bin Zaid. Dia gapo panggil? Itikak ni nyandar, nyengih ataupun duduk bersandar. Nabi bersandar di atas Usamah bin Zaid. Alaihi thawbun qitru, dan Nabi ada pakai baju qitri. Baju qitri. Jadi apa yang dia bersandar ni? Nabi nak nyandar tu, Nabi macam ada apa ni? Nyandar ni pasal Nabi masa tu lemah dah. Nabi masa tu sakit. Masa sakit, dan mungkin juga kita kata masa ni masa kewafatan, masa sakit membawa kepada ajal Nabi SAW lah. Sebab melalui hadis yang lain bahawa ataupun sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Darqutni, dia berkata annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja baina Usamah wal Fadl wa Zaid. Nabi SAW keluar dipapah oleh Usamah dan Fadl dan Zaid. Maksudnya kemungkinan lah masa tu lah, masa akhir-akhir hayat Nabi SAW, bila dia dipapah tubik. Sebab Usamah ni apa ni cucu dia kan, cucu dia lah, cucu akak dia, anak pada Zaid bin Harisah. Tapi boleh jadi juga pada waktu yang lain. Jadi tak ada kisahlah. Tapi ayatnya Nabi SAW sebab dia duduk bersandar di papah tu pasal dia lemah, sebab dia sakit. Tapi hadis ini ayatnya bahawa alaihi, Nabi pakai ataupun dia pakai ataupun atas bahu dia tu ada kain qitri. Ada kain qitri. Qad tawashshaha bihi, dia selempang ataupun letak atas bahu. Letak atas bahu. Fa shalla bihim, lalu pada ketika itu Nabi SAW mengimami mereka. Dalam keadaan sakit pun Nabi masih mengimami sahabat lah. Jadi kain qitri ni kain apa? Nisbah kepada qitr. Qitr ni sejenis burdah Yamani, kain daripada Yaman, dipanggil kain qitri. Kain ni dibuat daripada cotton, dibuat daripada apa ni? Kapah lah. Wa fihi humrah a'lam ma'a khushunah aw na'u min hulal ajyadin tuhmalu min baladil Bahrain ismuha qatr. Jadi kain ni, kain burdah ni, kain burdah Yaman ni dia dibuat daripada kain kapah, dan dia ada warna merah berjalu-jalu. Dia ada kain jalu, dan jalu tu ada warna merah. Dia biasa kain comel lah, kain comel. Jadi Nabi pun ada juga kain comel lah. Kata Nabi ni kat kain kuning belakang dak, ada juga pakai kain comel. Ada juga baju warna ada warna, ada jala dak. Ada juga Nabi SAW kain hak gomaha lah, kita kata dak, hak gomaha. Ada juga yang mengatakan bukan daripada Yaman, tapi daripada Qatar. Walaupun sebut qitri, asalnya Qatar, daripada Bahrain. Tapi itu pendapat kias yang lain lah. Qad tawashshaha bihi, Nabi letak wada'a fawqa atika, letak atas ni ataupun selempang lagu ni. Dia apa ni, sebar atas belakang lah. Nabi sebar dengan kain qitri, kain yang mahal, kain yang comel lah. Baik, seterusnya hadis Imam Tirmizi meriwayatkan daripada daripada Abu Sa'id Al-Khudri, daripada Abu Sa'id Al-Khudri
Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istajadda thawban sammahu bismihi summa yaqul Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam izastajadda thawban, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang baru, istajadda ni pakai barulah, sammahu, Nabi SAW akan menamakan pakaian tersebut atau sebut nama pakaian tersebut, bismihi, dengan nama pakaian tersebut. Kemudian Nabi akan kata ataupun Nabi akan berdoa, Allahumma, wahai Tuhanku, lakal hamdu, pujian itu adalah bagimu, kama kasautanihi, sebagaimana engkau telah memakaikan aku dengan pakaian ini, as'aluka khairahu, aku minta daripadamu dengan kebaikan pakaian ini, wa khaira ma suni'a lahu, dan kebaikan apa yang diciptakan untuk pakaian ini, wa a'udzubika min syarrihi, dan aku juga minta perlindungan daripada engkau daripada keburukan pakaian ini, wa syarra ma ataupun wa syarri ma suni'a lahu, dan keburukan yang dicipta untuk ataupun disebabkan oleh pakaian ini. Jadi ini doa untuk pakai pakaian barulah. Jadi dalam sebuah hadis lagi ada mengatakan bila Nabi kata sammahu bismihi, itu ada juga tambahan imamatan au qamisan au ridaan. Jadi Nabi sebutlah sama ada baju ke, serban ke, ataupun rida ke, atau ghiraha ataupun yang lain lah. Sebahagian ulama ataupun syarah hadis mengatakan maksud dia kata tu, dia kata hadza saubun, hadhihi imamatun. Jadi apa maksud Nabi kata Abu Sa'id Al-Khudri kata apabila Nabi pakai baru, dia kata sebut pakaian itu, sebut pakaian itu sama ada. Jadi ada yang mengatakan bahawa disebut ni baju, ni serban, ni rida. Tapi pendapat ini dikritik lah, dikritik. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ni, dia kata-kata dia semua adalah ada maksud, kata-kata dia semua ada pengajaran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak kecek daripada hawa dia. Selain apa yang dia kecek itu bukan daripada nafsu, bukan daripada diri dia sendiri, tapi apa sahaja yang disebut mesti daripada wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi kalau kita kata kita terimalah bahawa bila Nabi pakai baru tu, dia akan sebut nama, ini baju, dia akan sebut lagu mana. Kalau kita sebut lagu tu, itu apa maksud dia? Itu tak ada maksud lah. Nabi SAW tidak akan mengucapkan sesuatu yang tidak ada faedahnya, kan? Sebab Nabi SAW ni dia kecek tu mesti ada point, mesti ada benda yang boleh dijadikan sebagai dalil lah, ataupun ada faedah lah, ada faedah. Nabi SAW juga ayat uti tu bi jawami'il kalim, aku diberikan jawami'il kalim. Kepada dia jawami'il kalim, kecek sikit, makna dia cukup luas. Jadi kalau kita kata gini, Nabi SAW seolah mengatakan sesuatu yang tidak ada faedah lah. Tak, bakar baju sebut ni baju. Jadi pendapat itu juga dikritik lah, dikritik. Jadi macam-macam lah. Ada juga yang mengatakan bahawa sebenarnya lagu ni bukan masa dia bakar tu, masa dia doa tu. Ada juga yang mengatakan sebenarnya dia sebut adalah masa dia bakar tu. Contohnya kita kata tadi kita kata Allahumma lakal hamd kama kasautani hi itu dhamir itu kembali kepada itu, kama kasautani, seperti mana engkau pakaikan aku nya tu apa dia? Kalau baju-baju lah ya. Jadi kalau kita kata dia sebut pakai serban, jadi sebut Allahumma lakal hamdu kama kasautani hadza ataupun hadhil imamah. Kalau pakai qamis ataupun baju mungkin dia kata Allahumma lakal hamdu kama kasautani hadza thawb ataupun hadzal qamis. Maksudnya dia sebut masa doa tu. Jadi hak perawi ni sebut kata kasautani bila engkau memakaikan aku akannya tu, ni ayatnya sebelum tu dia kata dah dia sebut tu hak tu lah. Jadi maksud Nabi sebut tu adalah sebut semasa doa tu, bukan Nabi pakai tu ni baju, Nabi pakai serban ni serban, Nabi pakai rida ni rida. Dia bukan sebut lagu tu. Samahu dia sebut tu dengan maksud dia sebut semasa doa tu, semasa doa. Jadi kita pun lagu tu lah, Allahumma lakal hamdu kama kasautani, kepada dia kita hak baju kita baru beli tu, pakai yang kita baru beli tu. Kalau piyah baru beli, kita sebutlah ya Allah segala puji bagimu yang mempakai piyah ni kat aku. Ya Allah segala puji bagimu yang memberi
baju baru ni kat aku. Jadi sebut tu ialah semasa doa, bukan semasa pakar tu. Jadi kalau pakar, apa maknanya pula? Dan doa pakai baru ni pun ada banyak hadis lagi bukan selain daripada ni, ada lagi beberapa hadis Nabi SAW galakkan untuk kita berdoa bila kita pakai baju Antara doanya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Hakim mengatakan hadis ni sahih lah. Dan hadis ni daripada Umar secara marfu' katanya, man labisa thawban jadidan faqala alhamdulillahilladzi kasani ma uriya bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati thumma amada ila thawb alladzi akhlaqa fatasaddaqa bihi. Sekat itulah sekat hayati tadi kama fi hifzillah. Ada tak doanya siapa fa hayati. Summa ni kata-kata Umar lagi, summa amada ila thawbil ladzi akhlaqa fatasaddaqa bihi kana fi hifzillah wa fi kanafillah wa fi sitrillah hayyan wa maitan. Sayyidina Umar mengatakan bahawa man labisa thawban, tapi ini secara marfu' lah Umar mengatakan bahawa Nabi SAW mengatakan, kita kata bila marfu' tu ialah kata-kata Nabi lah, sebab kalau sahabat kita panggil mauquf. Man labisa thawban jadidan, barang siapa yang pakai pakaian yang baru, lalu dia berdoa alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi kasani, yang mana telah memakaikan aku memakaikan aku pakaian yang menutup aurat aku, dan wa atajammalu bihi, dan aku boleh aku jadi cantik lah dengan pakaian tersebut fi hayati, dalam kehidupan aku. Kemudian dia bila baju itu buruk, fatasaddaqa bihim, lalu dia pun sedekahlah kepada orang, maka kana fi hifzillah, maka orang itu akan berada dalam naungan Allah, dalam sitrillah, dalam perlindungan Allah, sama ada ketika hidup ataupun ketika matinya. Sebuah lagi hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Jami' dia, wa hasanahu, dan dia mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini daripada hadis Muaz dan bin Anas secara marfu', iaitu man labisa thawban jadidan faqala alhamdulillahillazi kasani hadha warzaqanihi min ghairi haulin wala quwwah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Muaz mengatakan bahawa barang siapa yang memakai pakaian baru, kemudian dia membaca doa alhamdulillahillazi kasani hadha, segala puji bagi Allah yang memakaikan pakaian ini kepada aku, warzaqanihi, dan beri rezeki kepada aku akan pakaian ini, min ghairi haulin wala quwwah, tanpa penat, tanpa susah dan payah, nescaya Allah akan mengampunkan dosa-dosa dia lah. Ma taqaddama, Allah mengampunkan dosanya yang terdahulu. Abu Daud dan riwayatnya telah menambah wa ma ta'akhara, dan dosa-dosanya yang telah lepas. Jadi Nabi SAW juga selain daripada pakai pakaian baru, dia juga doa untuk kita pakai pakaian baru. Jadi sebenarnya ini juga satu perkara yang harus kita perhati, bahawa umat Islam digalakkan juga untuk ada pakaian yang baru. Bukan kita kata umat Islam ni tolak terus dunia dah, langsung tak usah pakai yang lusuh. Memang ada riwayat-riwayat sahabat pakai pakaian yang lusuh, tapi tengok keadaan lah. Sahabat muhajir yang mula-mula sapa ke Mekah sapa ke Madinah daripada Mekah tu, memang dalam keadaan selas pinggir sungguh, memang dalam keadaan nak lari tu tak boleh buat gapo pun, kadang-kadang kena sekat demo lah, semua harta gapo terpaksa tinggal. Jadi memang kalau kita tengok sahabat-sahabat hak ada riwayat compang-camping, itu adalah sahabat-sahabat muhajir yang duduk di Mekah duduk di Madinah pada peringkat awal, tapi lama-lama dia akan jadi ni juga, dia akan jadi ada harta kaya raya jugalah. Peringkat mula-mula tu bukan setakat tak ada pakaian, bau pun busuk, Nabi SAW suruh mandi, sehingga ada hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya mandi itu pada peringkat tu lah, peringkat mula-mula. Lepas tu adalah kita kata orang sufah pun gitu juga sebenarnya, orang yang banyak juga kalangan muhajir, dan juga orang yang mari daripada bukan orang asal Madinah lah, orang luar tak ada ke satu pengembara. Jadi golongan ni mungkinlah kita kata tak
golongan-golongan yang mungkinlah pakai tak cukup. Tapi secara asasnya sahabat Madinah ataupun Nabi SAW sendiri bukan lagu tu, bukan tak ada pakaian yang langsung. Tak, Nabi SAW pakai baru juga. Pakai baru juga. Kita tengok beberapa hadis yang macam-macam sahabat gambarkan, ada baju hijau, ada baju merah, ada baju bentuk hullah sepasai kan, ada baju bentuk qamis, macam-macam. Jadi ada. Lepas tu boleh gaya pun situ juga Nabi SAW galakkan untuk ada pakaian yang baru. Jadi kalau orang yang mungkin setengah-setengah yang mungkin melihat bahawa konsep zuhud daripada sudut yang salah tu, dia kadang-kadang tak faham dengan ni, dia lebih tapi mungkin tempat kita tidak ketara sangatlah dak. Jadi jenis orang yang sufi yang langsung taksir dengan pakai baru, dengan pakai campur-campur, dengan menganggap itu bahawa sunnah ataupun itu tuntutan, itu adalah satu benda yang silap. Konsep zuhud dia tu tak kena. Dan mungkin juga dia berpegang dengan hadis-hadis yang dhaif tentang hadis-hadis yang menolak dunia dak. Ad-dunya jifah. Dunia ni adalah bangkai, dan pencari bangkai itu adalah kilab, anjing. Ad-dunya ra'su kulli khati'ah. Dunia ini kepala ataupun punca segala kesalahan, keburukan. Itu sebenarnya berpegang dengan hadis-hadis itu. Kena ingat habis itu hadis-hadis itu tidak sahih. Ada juga hadis-hadis yang sahih, tapi cara pemahaman yang berbeza juga mungkin boleh bawa pada benda-benda lagu ni. Siapa tak say dengan ada pakaian baru kau gapo dak. Contohnya kita kata dunia sijnul mukmin wa jannatu kafir. Dunia sijnul mukmin wa jannatu kafir juga. Setengah orang menganggap bahawa kita ni duduk dalam dunia ni, duduk dalam penjara. Jadi penjara, pakai penjara lagu mana selatu ya, ataupun penjara tak perlu bermewah lah. Mewah ni untuk orang kafir. Tak, kita tak boleh, kita orang Islam tak boleh hidup mewah, tak boleh langsung tengok pada keduniaan, tolak tu dunia. Jadi dengan sebab itulah kita kata ramai ada pekat-pekat dulu, pekat-pekat sahabat yang salaf ni, kita tengok sahabat salaf ni hebat dari segi dunia, dia hebat, tapi dunia tak masuk dalam hati lah, kita kata tak. Dari sudut pembangunan, dari sudut penguasaan, sudut politik, sudut gapo kemah, dari sudut gapo panggil ciptaan-ciptaan, semua berasal daripada Islam. Semua berasal daripada orang Islam pada zaman-zaman salah. Tapi selepas tu bila orang dah faham tak kena tentang konsep zuhud ni, dia jadi lemah. Lepas tu lah mudah orang kafir mudah nak jajah, nak kasih. Sebab orang Islam tak ada bersatu. Orang Islam tak ada bersatu. Jadi hak ni kena faham molek bahawa Islam tidak balas dengan dunia. Islam tidak balas dengan dunia yang kita silap anggap tu. Kalau kita tengok asas Quran sendiri, bila dia sebut solah, dia tak ketinggal zakah. Solah wa zakah. Tak aja pisah antara semaya dan zakat. Apa maksud zakat tu? Macam mana orang tuntutan zakat itu boleh dituntut kalau orang tu sok? Sebab zakat ni orang kaya jawab tubik. Orang kaya jawab tubik. Bila Islam nak zakat, Islam nak suruh orang kaya. Tak, bila umat Islam tak ada dunia dalam bentuk lagu tu, dia akan jadi lemah lah, sebagaimana telah berlaku lah. Contoh terdekat kita tengok orang Rohingya. Orang Islam yang diperkotak-katikkan sebab memang tak ada gapo satu. Orang Rohingya ni tak ada gapo satu. Dari sudut harta tak ada, dari sudut pelajaran tak ada. Profession pun dia pun, kalau kita perhati dulu ni, profession dia hanyalah minta sedekah. Kita tengok tak, dia minta sedekah. Dia tak ada kita kata tokoh-tokoh yang hebat lahir daripada kita kata sistem pengajian yang terkawal. Sebab memang dia tidak diberi hak untuk sekolah, untuk gapo. Jadi orang kita kena ingat, tolak dunia dalam bentuk lagu tu, maksudnya tak ada dunia, dia akan jadi lagu tu, akan dia jadi mudah diperkotak-katikkan. Jadi Nabi SAW memang kalau tengok dari sudut zuhud, sudut memang Nabi zuhud, tapi dari sudut yang lain, zuhud Nabi tu lagu mana? Ada juga Nabi SAW, contohnya kita kata bab makan tak. Kadang-kadang kita tengok hadis Nabi SAW 3 hari, 3 bulan. Tak. Marat bina hilalun kata isteri Nabi. Telah berlalu sebulan, 3 bulan dapur tak berasap. Tapi tengok hadis yang lain, kita tengok Nabi setahun stok makannya. Setahun stok makannya ada. Jadi dia bukannya kita kata duduk dalam keadaan
zuhud atau dalam keadaan tolak dunia, dalam keadaan toksik langsung benda-benda gini dah. Ada kadang-kadang kita tengok Nabi SAW juga ada harta, ada ke apa, tapi harta dia tidak duduk dalam jiwa lah. Harta dia mudah beri kat orang. Sebab tu kita tengok hadis Nabi SAW sangat-sangat pemurah, dan bila masuk bulan Ramadan dia sangat-sangat murah, lebih murah lagi daripada angin yang bertiup. Apa maksudnya? Maksudnya dia ada harta lah tu. Tak ada harta kan jadi pemurah. Orang murah ni kena ada harta baru je murah. Jadi tak ada harta nak murah lagu mana? Lepas tengok isteri-isteri dia lah pun lagu tu juga. Isteri-isteri baginda Nabi SAW lepas Nabi wafat pun mari harta pagi tu penuh harta mari, tapi petang tu tak ada dah, pakat bagi lagu tu. Sehingga buka puasa pun buka dengan buah tamar saja. Jadi menolak dunia tu kita kena faham zuhud yang mana yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab zuhud tu sendiri ya bukan orang sesak. Zuhud ni orang ada tapi dia tidak bermewah dengan apa yang dia ada, itu panggil zuhud. Kalau orang tu kita tengok tak ada apa satu, kita kata zuhud, tapi sebenarnya dia sesak, itu bukan zuhud, itu sesak orang panggil. Kalau dia boleh suatu benda, boleh duit utuh, dia tak kerja lagu tu kemungkinan tak. Jadi zuhud ni orang yang ada tapi tidak taksir menggunakan kenikmatan yang dia ada tersebut, itu dipanggil zuhud zahid. Jadi Nabi SAW apa yang dia ajar tentang pakaian, kita tengok banyak. Nabi pakai pakaian baru, Nabi ajar doa pakaian baru, Nabi diriwayatkan pakai yang comel-comel, kain-kain kitri, kain, ada banyak lagi beberapa kain-kain hok mewah, kain daripada Yaman, kain hok berwarna ni, hok corak. Dan ada satu, kalau kita jumpa ada pakaian Nabi saja harga dia ratusan dinar ada. Tapi dia bukan belilah, orang beri ke dia pakai, tapi lepas tu dia beri ke orang jugalah. Jadi dalam bab tu kita kena ingat bahawa Islam ataupun Islam bukan menggalakkan kita zuhud tu dengan maksud kita tak ada pitih. Bukan lagu tu sebab kita perlukan pitih untuk membangunkan Islam. Jadi kalau tak ada pitih pakai duduk metok dengan orang duduk apa, itu bukan Islam. Profession kita orang Islam duduk metok, duduk harap bantuan, bukan. Islam ni membantu, bukan dibantu. Setakat ni lah untuk malam ni. InsyaAllah kita sambungkan ya. Wallahu a'lam. Subhanallah.